Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alia Izzati binti Zahid akan menceritakan serba sedikit tentang wabak COVID-19. Umum sedia maklum, wabak COVID tersebut mula dikesan pada awal tahun 2019 dan merebak di kebanyakan negara di seluruh dunia hingga kewujudannya digeruni kerana mengancam nyawa mereka yang dijangkiti. Jika disentuh mengenai ekonomi negara ketika itu sememangnya memberi kesan buruk, bukan sahaja di Malaysia, malahan di negara luar juga terkesan disebabkan berlakunya kemerosotan ekonomi yang agak serius. Pada ketika itu, bagi mengelakkan penyebaran virus ini berlaku, Perdana Menteri iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Antara peraturan yang dilaksanakan semasa PKP ialah halangan pergerakan dan perhimpunan secara besar-besaran, halangan kepada rakyat Malaysia melakukan perjalanan ke luar negara dan halangan kemasukan semua pelancong dan pelawat luar negara ke negara ini. Peraturan lain yang dikuatkuasakan ialah penutupan semua sektor pendidikan termasuklah sektor kerajaan dan swasta, melainkan yang terlibat dalam perkhidmatan yang penting seperti hospital dan pusat rawatan. Semasa kes wabak ini menjadi lebih serius, hampir semua sektor hospitality dipenuhi pesakit yang dijangkiti sehinggakan terpaksa menyediakan ruang kepada pesakit di tempat parkir kereta yang bertutup akibat keluasan tempat rawatan yang terhad. Petugas barisan hadapan seperti pihak polis dan tentera bertungkus lumus melaksanakan tanggungjawab mereka dalam mengawal rakyat serta mengawal ketat pergerakan kenderaan keluar masuk supaya wabak tersebut tidak mudah merebak kepada orang awam. Bagaimanapun, terdapat banyak hikmah yang dapat dipelajari ketika wabak COVID-19 ini menyerang negara kita. Antaranya ialah rakyat Malaysia mula menyesuaikan diri dengan budaya normal baharu. Disebabkan pandemik tersebut berlaku, ramai di antara rakyat Malaysia mula kehilangan mata pencarian untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Oleh itu, sikap perpaduan rakyat Malaysia mula timbul di mana rakyat Malaysia mula saling membantu dalam mengagihkan bantuan seperti makanan dan wang. Sebagai contoh, pada suatu ketika, jika salah sebuah mengalami masalah kesesakan makanan asas, akan dikibarkan bendera putih di hadapan rumah mereka atau di tingkap rumah sebagai tanda memohon bantuan dengan segera. Oleh itu, penghantar makanan Foodpanda dan Grab akan bersepakat dalam menghantar bantuan dengan segera tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Dalam pada itu, tidak ketinggalan sekalung penghargaan kepada barisan hadapan terutama dalam penjagaan kesihatan pesakit meskipun mereka terpaksa mengorbankan masa untuk ahli keluarga mereka dalam tempoh masa yang agak lama demi negara. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita haruslah saling membantu antara satu sama lain tanpa mengira waktu supaya rakyat Malaysia dapat hidup dengan penuh harmoni. Oleh itu, marilah kita sama-sama berdoa agar akhirnya kita dapat menghapuskan virus yang dahsyat ini dan menjulang bendera kemenangan memerangi wabak COVID-19. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kusharina binti Hamzah. Jadi pada hari ini saya akan bercakap mengenai implikasi COVID-19 terhadap ekonomi global. Situasi dan cabaran yang dihadapi oleh kebanyakan negara semasa pandemik COVID-19 ini berlaku merupakan salah satu krisis yang berskala global. Ini menandakan terdapatnya implikasi dalam pelbagai aspek yang mengesani situasi negara pada hari ini. Hal ini berlaku dalam keadaan ekonomi dunia yang sedang merasai kelembapan kesan daripada pelbagai faktor seperti perang dagang, ketidakstabilan harga bahan mentah serta ketidakstabilan politik di kebanyakan rantau. Akibatnya, beberapa permasalahan baru terbit dan dijangka akan membebani ekonomi global secara umumnya. Kebanyakan negara yang terlibat dalam wabak COVID-19 ini telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi secara besar-besaran untuk mengelakkan kegawatan ekonomi.
Sementaranya, Amerika Syarikat mengumumkan pakej rangsangan ekonomi terbesar iaitu 2 trilion, diikuti dengan Jerman sebanyak 810 bilion dan Jepun sebanyak 500 bilion, manakala Malaysia pula sebanyak 57.76 bilion. Sementara itu, institusi kewangan dunia seperti World Bank telah melancarkan pelan rangsangan ekonomi menerusi pelan pinjaman sebanyak 14 bilion dan menyasarkan bantuan kepada negara miskin dan yang sedang membangun. Respon yang sama juga turut dilakukan oleh International Monetary Fund iaitu IMF melalui pelancaran pelan pinjaman sebanyak 1 trilion kepada negara miskin yang sedang membangun yang terkesan dengan impak wabak COVID-19. Bank Pusat Eropah pula mengumumkan pakej rangsangan baru melalui pembelian bond baru yang bernilai 750 bilion euro daripada kerajaan dan swasta di seluruh zon Eropah termasuk Greece dan Itali. Sehingga kini syarat pinjaman yang ditetapkan oleh bank-bank terbabit masih tidak diketahui secara terperinci. Apabila hutang negara atau sektor swasta melebihi had maksima yang dianjurkan iaitu hutang sektor swasta 90% daripada GDP dan hutang isi rumah 80% daripada GDP, maka pertumbuhan ekonomi negara akan semakin perlahan. Result simpanan dan pendapatan negara akan merosot, jumlah pembayaran interest yang tinggi membawa pada jumlah cukai yang tinggi yang akan dikenakan oleh kerajaan untuk meningkatkan pendapatan bagi membiayai sektor pendapatan awam. Kerajaan juga akan menghadapi krisis fizikal yang besar. Dan akhir sekali, mereka turut menyasarkan syarikat-syarikat yang bermasalah dan berpotensi menjadi keuntungan yang besar seperti syarikat-syarikat farmasi. Pelabur kapitalis ini juga telah dilantik menjadi penasihat bank-bank utama di serata dunia dalam rangka strategi plan pengambil alih syarikat-syarikat multinasional yang didapati bermasalah dan tidak mampu membayar hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Zulkifli. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dengan implikasi ataupun kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara Malaysia. Okey, baik. Pada awal tahun 2020, COVID-19 ataupun dikenali sebagai coronavirus mula merebak di Wuhan, China. Situasi pada masa itu sangat tercabar kerana satu virus ini telah mula merebak dan menjadi satu skala yang besar. Hampir ke seluruh dunia mula dijangkiti oleh virus tersebut. Jadi, apabila virus ini mula menjadi satu skala yang besar, negara Malaysia juga terjejas. Jadi, pada masa itu, ekonomi negara Malaysia mula terjejas dan 3 perkara yang terjadilah. Okey, yang pertama adalah syarikat dan juga industri. Okey, kesemua sektor, sebagai contoh sektor pendidikan, sektor kewangan, sektor peruncitan dan banyak lagi perlu diwajibkan untuk tutup buat sementara waktu. Ini adalah kerana bagi mengelakkan daripada berlakunya penularan wabak COVID-19. Kesemua kaki tangan diwajibkan untuk work from home, bekerja dari rumah, dan juga student perlu melaksanakan online learning, belajar dari rumah. Okey. Jadi dalam masa yang sama, kebanyakannya syarikat dan juga industri tidak memperoleh keuntungan yang tinggi disebabkan COVID-19. Jadi mereka perlu mengurangkan kaki tangan mereka. Ini adalah kerana mereka tidak mampu untuk membayar gaji kaki tangan mereka secukupnya. Okey. Yang kedua adalah dari segi simpanan kewangan mereka. Okey, untuk simpanan kewangan mereka juga terjejas. Ini berlaku terhadap individu lah. Okey. Yang mana sebagai contoh ada 2 bahagian. Pertama, ada yang bekerja sendiri maupun bekerja di bawah syarikat. Okey, untuk yang bekerja sendiri, mereka tidak dapat meneruskan perniagaan mereka. Seperti membuka bisnes dari segi dobi, kedai makan, peruncitan dan banyak lagi. Mereka diwajibkan untuk tutup sementara waktu perniagaan mereka. Dan untuk yang bekerja di bawah syarikat, ada di antara mereka telah dibuang kerja. Ini adalah kerana syarikat tersebut tidak mampu untuk membayar gaji mereka. Jadi, kedua-dua bahagian ini terkesan dari segi simpanan kewangan mereka adalah terjejas lah kerana mereka tidak memperoleh pendapatan yang secukupnya. Okay. Dan yang untuk bekerja di bawah syarikat tersebut kehilangan peluang pekerjaan. Okay. Jadi, yang akhir sekali adalah keperluan harian, bekalan keperluan harian.
Okey, ini adalah ditujukan kepada especially pada yang dah berkeluarga lah. Okey, jadi kepada yang keluarga, mereka amatlah terkesan kerana mereka tidak mereka bukan sahaja untuk menyara diri mereka, malah untuk ahli keluarga mereka, untuk menyara anak-anak mereka. Jadi pada masa itu, mereka tidak dapat meneruskan kerja, ada yang dibuang kerja, ada yang tidak dapat meneruskan perniagaan untuk menyara keluarga mereka. Jadi bekalan kehidupan harian mereka tidaklah cukup untuk menyara ahli keluarga dia. Begitu juga dengan individu. Disebabkan ada sesetengah individu yang dibuang kerja, ada di antara mereka juga tidak dapat meneruskan perniagaan mereka, jadi mereka tidak dapat ataupun tidak memperoleh income ataupun pendapatan yang cukupnya untuk menyara diri mereka sendiri. Jadi itulah di antara implikasi ataupun kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi negara Malaysia. Dan untuk bahagian saya akan menerangkan situasi yang berlaku ketika terhadap ekonomi dan perpaduan ketika di pandemik di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, pada tahun 2020, dunia kita digemparkan dengan wabak COVID-19 yang telah menyebabkan banyak permasalahan dari segi ekonomi, politik dan sistem sosial. Dan ini telah menyebabkan semua kerajaan di seluruh negara melaksanakan perintah berkurung untuk memutuskan rantaian wabak ini. Walau bagaimanapun, dalam masa kita sedar, wabak ini telah sedikit sebanyak memberi kesan yang buruk terhadap sistem perpaduan di Malaysia. Seperti mana yang kita dapat lihat, dalam tempoh setahun, Malaysia mengalami krisis ekonomi dalaman seperti kebanyakan syarikat kilang ditutup yang menyebabkan produksi barang menurun, pembuangan pekerja secara besar-besaran oleh majikan, dan kita dapat lihat ramai orang yang telah menjadi rider Foodpanda dan Grab untuk meneruskan kehidupan. Tidak lupa juga kepada peniaga kecil dan sederhana yang terpaksa menutup perniagaannya akibat tidak dapat menanggung kos kerugian. Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia tidaklah berdiam begitu saja. Kerajaan Malaysia telah menyediakan pelbagai bantuan kepada rakyat. Antaranya bantuan sara hidup (BSH), bantuan 600 sebulan kepada pekerja cuti tanpa gaji, bayaran one-off kepada e-hailing, pengeluaran air sinar dan banyak lagi. Ini semua adalah inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat yang dalam kesusahan dalam pandemik. Meskipun pandemik memberi kesan yang buruk kepada negara, tapi ada sudut positifnya, iaitu kita dapat mengukuhkan perpaduan di antara tidak kira kaum dan bangsa. Ini dapat dibuktikan bahawa rakyat Malaysia adalah masyarakat yang prihatin dan saling bantu-membantu antara satu sama lain. Sebagai contoh, ahli pereka fashion terkenal di Malaysia yang memberi bantuan untuk menjahit PPE untuk para frontliner. Dan kita juga dapat lihat badan bukan kerajaan yang membantu dari segi makanan kepada frontliner dan juga kepada orang yang dalam kesusahan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarif Akib bin Muhammad Rahimi. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang 5 keutamaan yang diberi perhatian oleh kerajaan pada tahun 2021 sebagai strategi bersepadu pemulihan negara pasca COVID-19. Okey, strategi yang pertama yang diberi perhatian oleh kerajaan adalah mempertingkatkan tahap kesihatan awam melalui perolehan bekalan vaksin COVID-19 dan melancarkan program vaksinasi di seluruh negara. Okey, untuk strategi yang kedua, memperkukuhkan ekonomi prihatin rakyat dan memajukan pertumbuhan ekonomi negara pasca COVID-19 melalui pelaksanaan belanjawan 2021 dan rancangan Malaysia yang ke-12. Okey, yang ketiga, memastikan kestabilan politik dan kerajaan termasuk tadbir urus yang baik sebagai asas kepada pemulihan ekonomi yang mantap. Okey, untuk yang keempat pula, menjamin kedaulatan negara terpelihara dan kedudukan Malaysia di antarabangsa diperlihatkan ataupun cakap apa, nampak lebih gah di situ. Okey, untuk yang kelima iaitu yang terakhir, memperkukuhkan hubungan antara kaum serta agama dan membentuk masyarakat bersatu padu menentang sebarang ancaman. Kita sebagai rakyat Malaysia harus bersatu padu, tidak kiralah hubungan cakap apa, etnik ataupun bangsa-bangsa, sebab kita duduk di bawah satu kerajaan, di bawah satu bendera. Kesimpulannya adalah Malaysia merupakan negara masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya.
Oleh itu, isu-isu perpaduan merupakan tiang utama bagi kemajuan negara ini, lebih-lebih lagi pasca COVID-19. Pihak kerajaan telah memberi sokongan terhadap semua rakyat agar rakyat hidup dengan selesa. Kami berharap dengan pembukaan ekonomi ini dapat menolong orang yang ramai. Terima kasih mendengar. Jumpa lagi.